Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung di studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini saya ingin membawa pandangan anda untuk terbang ke New York sebelum sebenarnya penerbangan ke New York itu berlangsung untuk GSEC ataupun Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global yang akan berlangsung pada 28 September ini. Ini adalah GSEC kelima. Saya cukup berbesar hati dapat mendiskusikan perkara ini secara langsung malam ini sebelum rombongan Malaysia sampai ke sana kerana ini adalah GSEC kelima dan ia adalah begitu penting. RMK 11 misalnya dan kita nak menuju 2020 dan ini satu-satunya peluang bagi wartawan seperti saya misalnya untuk mendapatkan suatu pertemuan minda yang begitu pelbagai, diverse dalam pelbagai isu terutamanya sains dan inovasi. Oleh itu, orang yang paling sesuai membincangkannya bersama saya, setiausaha bersama GSEC, iaitu Profesor Tan Sri Zakri Abdul Hamid. Terima kasih banyak Prof kerana hadir pada malam ini. Kita dah berapa kali di Agenda Awani membincangkan tentang GSEC, tapi kalau mungkin sepintas lalu, apa pentingnya ataupun apakah urgensi untuk kali ini GSEC kelima ni, kerana saya rasa tinggal lebih kurang 4-5 tahun lagi untuk 2020 dan kita mahu menyaksikan pembangunan lestari itu membawa kita ke status negara maju. Terima kasih saudara Kamarul. Pertama sekali kalau boleh saya imbas tentang sejarah GSEC ini, kenapa ia diwujudkan pada 2010 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global ini diwujudkan untuk memberi nasihat kepada Perdana Menteri tentang peranan sains, teknologi dan inovasi untuk membangunkan ekonomi negara kita. Kenapa peringkat global? Kerana isu-isu semasa hari ini dalam pembangunan mempunyai skop yang luas. Yeah. Ia bersifat global, tidak ada satu sektor yang boleh wujud secara sendiri, tidak ada satu disiplin yang boleh wujud secara sendiri dan tidak ada satu negara yang boleh membuat sesuatu bersendirian. Yeah. Jadi itulah rasional dan juga brainchild Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mewujudkan Majlis Penasihat ini 5 tahun yang dulu. Kalau boleh saya terus jawab soalan saudara, kenapa sekarang meruncing? Kita sudah tiba ke satu tahap cuba menterjemahkan sebarang pandangan ataupun cadangan daripada cendekiawan ataupun captains of industry ini kepada projek dan program yang boleh memanfaatkan negara Malaysia. Dan sekarang kita diambang rancangan Malaysia ke-11. Yeah. Saya harap pandangan-pandangan bernas daripada ahli-ahli GSEC itu boleh diimplementasikan dalam RMK11 bermula tahun depan, iaitu secara ringkas bagaimana sains dan teknologi dan juga inovasi itu boleh disisipkan, dikamirkan dalam RMK 11 untuk memantapkan lagi program-program pembangunan ekonomi negara. Prof, kalau kita ambil sisi RMK 11, kerana mungkin penonton di rumah nak tahu apa yang kami dapat daripada apa yang dibincangkan di New York dengan pakar-pakar antarabangsa, pemenang hadiah Nobel dan saintis terkemuka Malaysia dan juga antarabangsa bergabung. Kalau kita tengok RMK 11, 6 game changes itu, 6 perubahan yang ingin dilaksanakan. Salah satu daripadanya adalah untuk membawa kelompok 40 terkebawah, bottom 40 itu, kepada kelas pertengahan dalam kelas ekonomi, dalam bentuk kemakmuran yang mereka boleh kecapi hasil pembangunan negara. Bagaimana ini? Prof dah berkali-kali pergi ke New York dan membincangkannya di luar New York juga, di sini dan sebagainya. Apa yang boleh memberikan harapan kepada kelompok 40 terkebawah ini untuk mencapai? Kita mesti melihat bahawa sains dan teknologi itu bukan hanya sains dan teknologi, dia harus mempunyai impact kepada ekonomi,
kepada kesejahteraan rakyat. Itulah dalam konteks itu nasihat sains. Misalnya kalau ada teknik-teknik baru yang boleh menghasilkan tanaman yang lebih tinggi hasilnya nanti, sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat, itu satu daripada kaedah yang paling senang untuk dilihatlah, yakni menambahkan pendapatan kepada rakyat. Dan ia boleh dihubungkan terus dengan jaringan perdagangan dunia, kerana saya lihat ketua-ketua eksekutif terkemuka, orang-orang kanan syarikat Fortune 500 pun ada dalam majlis nasihat ini. Dan jerubu misalnya satu contoh di mana jika pembangunan itu tidak lestari, kita tahu tanah kebanyakan yang dibakar itu hutannya adalah untuk ditanam kelapa sawit. Tapi kalau jaringan bekalan ataupun rantaian bekalan, supply chain kelapa sawit itu memastikan bahawa persijilan yang hanya diterima adalah yang akan tidak mengakibatkan jerubu, maka masalah ini tidak akan timbul. Boleh saya lihat dalam konteks seperti itu praktikalnya, Prof? Dalam konteks jerubu ni amat menarik sekali, dan sebenarnya masalah jerubu ni secara asasnya adalah masalah kemiskinan. Orang kemiskinan itu perlu bertani untuk menghasilkan sesuatu produk untuk dimakan ataupun untuk dijual. Masalah mereka atau masalah kita adalah menggunakan teknik yang cantas dan bakar, kan? Sekaligus kalau tanah itu tanah gambut, dia mendatangkan pembakaran yang serius. Jadi ada teknik-teknik melalui sains dan teknologi yang boleh membantras perkara itu. Dan Malaysia juga merupakan sebuah negara yang maju dalam pertanian moden. Misalnya ada satu teknik yang digelarkan zero burning, iaitu pembakaran sifar, di mana kalau kita nak membangunkan tanah pertanian itu, jangan kita bakarkan, terutama sekali kalau tanah itu tanah gambut, tetapi kita tebas, potong dan kita pendam supaya pokok dan tumbuhan itu dia nyah sendiri, menjadi baja. Sudah pastilah memakan masa yang sedikit lama, tetapi itu sekaligus kalau diamalkan dan dirancang dengan baik, boleh menyelesaikan masalah jerebu itu. Saya setuju, Prof, kerana saya ni orang Perlis. Tak adalah kelapa sawit sangat, tapi padi. Dan dengan Mike juga saya melihat bahawa syarikat Free the Seed, bawah GCIP misalnya, bukan lagi sahaja tidak dibakar, tapi ia boleh ditukarkan menjadi wang kepada pesawah padi misalnya. Itu yang saya suka. Saya rasa kita perlu pergi rehat yang pertama, Prof. Tapi apabila kembali, RMK 11 ini adalah peluang di mana kita nak menyaksikan aksi, bukan lagi diskusi. Jadi saya nak tanya sikit lagi pendapat Prof tentang itu, RMK 11 dan juga Science to Action ni, nak membawa sains dan inovasi kepada semua orang melalui pelaksanaan aksi. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan Agenda Awani dan masih saya bersama dengan Profesor Tan Sri Zakri, Penasihat Sains Perdana Menteri, seusaha bersama GSEC. Banyak topi yang Tan Sri pakai, tapi akhirnya ia sebenarnya semuanya berkaitan dengan pembangunan lestari atau mapan. Dan tadi kita beri contoh bagaimana bukan saja kelapa sawit, tapi padi pun, hampas itu tidak perlu lagi dibakar, jerami tidak perlu dibakar, tetapi boleh diproses secara yang lestari dan itu memberikan wang kembali. Dan itu ada syarikat di bawah Mike. Saya pun sudah membicarakan itu di Agenda Awani. Tapi Tan Sri, saya rasa kita nak tengok lebih banyak contoh seperti itu dalam menuju 2020, kerana inilah tempoh 4-5 tahun pelaksanaan dan kita nak melihat sains dan inovasi itu menjadi teras utama apa pun yang kita lakukan, walaupun dalam bidang sukan, kreatif dan sebagainya. Saya kira satu cabaran negara dan juga cabaran global sekarang adalah untuk mewujudkan teknologi yang boleh kita semula, renewable technologies. Kerana kita juga dengan masalah perubahan iklim
kita mempunyai cabaran untuk mengurangkan penggunaan petroleum misalnya. Jadi di situ kita kena mencari kaedah-kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Dan satu daripada strategi dalam RMK 11 adalah teknologi baru ini. Jadi sekaligus daripada perbincangan dalam GSEC nanti dan sebenarnya telah dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu adalah mencari jalan untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada bahan api fosil ni, fossil fuel kan. Jadi ini boleh saja meliputi teknologi hijau, ya. Mungkin menggunakan bahan sumber lampu yang kurang memerlukan tenaga, ya, dan juga kereta dan sebagainya. Jadi itulah dia satu pendekatan yang baru. Tetapi dalam konteks negara ini kita mahu lihat dalam konteks komuniti pintar. Komuniti pintar ini adalah satu idea yang sedang diperhatikan di seluruh dunia, di mana di bandar besar, di bandar kecil dan juga di kampung kita boleh menggunakan kurang tenaga dan lebih mesra alam. Itu satu daripada pendekatan yang akan diteliti oleh GSEC. Prof, bila kita nak transformasikan kerajaan ekonomi dulu, kita ada pemandu, kita ada GTP, ETP. Kalau kita nak science to action ni, adakah kita akan melihat satu institusi khas ataupun bagaimana kita nak menggembelingkan institusi-institusi yang kita ada, awam dan swasta, untuk melaksanakan untuk tempoh ini? Sebenarnya ini ada satu program yang mendapat restu Perdana Menteri yang digelar seperti saudara sebut tadi, Science to Action ataupun Science dengan tindakan, di mana kita mahu membuktikan bahawa sains itu boleh menjadi satu alat yang praktikal untuk digunakan seharian. Jadi dalam program ini yang diterajui oleh pejabat penasihat sains kepada Perdana Menteri dan dibantu oleh MIND, kita juga mendapat sokongan yang kuat daripada kementerian-kementerian yang berkenaan. Yang pertama sekali adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Tetapi juga kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan berbagai lagi. Kerana sains ini sebenarnya menyeluruh. Ia merupakan satu isu yang melampaui sesuatu sektor ataupun sesuatu disiplin. Saya lihat antara diskusi awal GSEC dulu banyak fokus juga kepada pendidikan, dan kita sudah menyaksikan plan transformasi pendidikan dan sebagainya. Dan saya rasa untuk generasi berikutnya, dan ini juga saya lihat dalam makalah yang terbitkan untuk GSEC kali ini, fokus kepada kepelbagaian dalam GSEC itu juga disarankan supaya membawa masuk lebih suara muda, inovasi orang muda. Dan saya rasa jika inovasi yang dilakukan kepada sistem pendidikan kita itu dengan sendirinya menyaksikan pelajar dan graduan yang terus memikirkan aspek lestari dan sains menyeluruh, bukan hanya pada bidang-bidang dan jurusan yang mereka ambil. Negara ini, masa depan negara ini terletak pada generasi muda. Jadi untuk membuat pelaburan terhadap generasi muda itu adalah satu langkah yang bernas dan juga yang betul. Jadi kita mahu lihat dalam masa-masa akan datang ini penglibatan belia dalam membantu membuat polisi untuk negara ini. Jadi dalam program Science to Action ini juga kita menggalakkan penglibatan generasi muda untuk lebih berminat pada bidang sains. Itulah hari ini penggulungan Parlimen Belia. Saya nak panggil nanti Parlimen Belia nak tanya pasal GSEC dan sebagainya. Kita pergi rehat sekali lagi, Prof. Tapi apabila kembali, kita tahu juga ada pemerhatian OECD dan sebagainya terhadap polisi inovasi Malaysia. Saya nak melihat bagaimana inovasi itu boleh kita terjemahkan terutamanya dalam komersialisasi dan juga bidang swasta.
Kerana antara sebab kita lihat Korea Selatan tu melompat mendahului kita dalam pelbagai bidang, mungkin mereka mendapat formula itu, tapi mungkin cara kita agak berbeza. Bagaimana cara yang sepatutnya selepas ini, itu kita bincangkan lepas ini. Malaysia mahu menjadi negara maju 2020, kita mahu pembangunan itu terjadi dengan lestari dan mapan. Kita ada pelbagai inisiatif dan kita ada Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global GSEC yang memikirkan perkara ini secara telah 4-5 tahun, dan GSEC kelima pada 24 September ini dengan rombongan Malaysia diketahui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Prof Tan Sri juga akan berada di sana tentunya, dan kita mendapat sedikit gambaran awal tentang apa yang akan dibicarakan. Tapi Prof, saya nak bagi ke bahagian yang kita malah dipantau oleh agensi terkemuka dunia seperti OECD dan sebagainya. Tapi antara pemerhatian OECD sekian lama, bagaimana kita nak translate atau terjemahkan macam R&D, pembangunan penyelidikan kita bagus tapi komersialisasinya kurang. Kalaupun ada komersialisasi, bagaimana kita nak bawa itu R&D dan komersialisasi itu, IP dan sebagainya, bagi pihak swasta. Ini antara saya rasa isu yang kalau kita boleh selesaikan sebahagian pun, ia akan membawa perubahan besar. Ini juga satu persoalan yang menarik yang masih lagi belum mantap di Malaysia. Kita semua tahu bidang R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan agak giat dijalankan oleh universiti awam, universiti swasta dan juga pusat penyelidikan, tapi yang selalu dirisaukan oleh pembuat polisi ataupun ahli-ahli politik, bagaimana hasil itu tidak diterjemahkan kepada produk yang boleh dipasarkan. Ya, ini satu masalah besar di negara ini, dan satu daripada puncanya adalah kurang dialog di antara penyelidik dengan pemasar atau orang yang akan menjual produk itu. Jadi sekaligus pendekatan yang saya lihat yang harus dilakukan adalah kerjasama yang lebih erat, rundingan yang lebih rapat di antara pihak awam ataupun penyelidik dengan pihak swasta. Dan mereka bekerjasama pada mulanya. Keduanya, saya kira di Malaysia ini juga kita harus lebih berinovasi dan berani mengambil risiko. Ya, kerana kalau lihat di negara-negara maju, Amerika misalnya, kalau dia gagal untuk menghasilkan sesuatu produk yang boleh dikomersialkan, itu kan dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai satu pengajaran. So dia bangkit dan cuba semula. Jadi sikap itu mesti ada di kalangan orang Malaysia, khususnya kepada belia-belia kita. Ya. OECD menggelarkannya innovation culture. Yes. Budaya inovasi dalam sistem. Kita nak melihatnya bagaimana? Budaya inovasi kita itu masih kurang lagi, walaupun telah ada agensi yang diwujudkan oleh kerajaan, misalnya agensi inovasi Malaysia dan juga kementerian-kementerian berkenaan, banyak program yang telah diperkenalkan. Tapi budaya berinovasi ini masih lagi kurang. Ya. Dalam konteks itu, Prof, itu mungkin tak ramai yang boleh berada di New York, duduk dalam majlis nasihat, tapi saya rasa di situ pun pertembungan kepimpinan fikiran tu kita nampak sektor swasta, sektor awam, New York Academy of Science dan wakil-wakil agensi. Di situ dari segi idea pun sebenarnya ekosistem tu cuma bagaimana nak menyemarakkannya ke serata pelosok negara. Saya ingat daripada pandangan dan juga nasihat ahli-ahli majlis ini nanti, kita akan bawa balik dan kita akan wujudkan beberapa projek perintis untuk menguji keberkesanan cadangan itu. Misalnya tadi kita sebut tentang bandar ataupun kampung yang pintar. Ya.
itu juga mempunyai unsur-unsur inovasi yang kita boleh cuba. Yang pentingnya nasihat daripada ahli Nobel dan orang pandai di New York itu haruslah boleh diterjemahkan kepada situasi di negara kita ini. Yang relevan dengan yang relevan. Kita. Dan akhirnya pada saya, nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari segi interfasa antara penasihat atau pakar dengan pembuat polisi itu ialah mempunyai dua kriteria. Bolehkah sesuatu cadangan itu diterjemahkan di negara membangun yang pesat seperti kita itu? Kedua faktor. Satu, bolehkah cadangan itu mewujudkan pekerjaan untuk rakyat kita? Itu yang penting sekali. Keduanya, bolehkah ia menambahkan pendapatan rakyat kita, terutama sekali membasmi kemiskinan golongan B40 ni yang kita sebut tadi. Saya suka semua ini. Sebab itu saya nak ikutlah Prof pergi ke New York. Nanti kita tengok bagaimana kita boleh membawa sebanyak mungkin diskusi-diskusi yang berlangsung di sana dan juga pandangan-pandangan pakar untuk disemarakkan supaya mungkin ada sisi selari orang biasa punya diskusi untuk segala yang berlangsung di GSEC. Terima kasih Profesor Tan Sri Zakri. Selamat pergi ke New York dan pulang. Terima kasih kepada anda semua telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri. Ini penting untuk kemakmuran masyarakat kita sekarang dan menuju ke depan. Ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ataupun muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android Astro Awani supaya anda boleh memberikan komen anda juga secara langsung di gadget Mudah Alih kegemaran anda. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.